Kalau korang pernah tonton video aku sebelum ni, korang dah tahu yang aku ada beli iPad Pro 2020 11 inci. Aku juga ada beli Magic Keyboard untuk iPad Pro yang berharga agak pricey dalam RM1,350 macam tu. Dan iPad Pro 11 inci versi selular dan Wi-Fi 256GB dengan harga RM4,600 macam tu. So in terms of harga dia, bagi aku agak pricey jugalah kalau kita gabungkan dua-dua, hampir RM6,000. Sebenarnya sebelum aku beli kedua-dua device tu, aku memang berfikir-fikir apakah keperluan yang paling utama kalau aku beli Magic Keyboard dengan iPad Pro tu. So guys, dalam video ni aku akan kongsikan pendapat aku mengenai iPad Pro 2020 dengan Magic Keyboard. Alright, let's go. Aku bercakap gabungan antara Magic Keyboard dengan iPad Pro 2020 ni adalah kombinasi yang sangat-sangat sempurna in terms of dia form factor sebagai tablet dan boleh dikira macam sebagai pengganti kepada laptop untuk beberapa aspek. So dia bukan semua benda yang boleh gantikan laptop. Sebenarnya laptop ataupun komputer still something yang kita perlukan, tapi iPad Pro boleh buat beberapa perkara yang menggantikan laptop ataupun komputer. Magic Keyboard yang daripada iPad Pro ni sebenarnya lebih berat berbanding iPad Pro ni sendiri. Dan kalau korang gabungkan kedua-dua device ni, korang akan rasa agak heavy jugalah kalau pegang sebelah tengah macam ni. So itu something yang aku rasa ramai pengguna iPad Pro dengan Magic Keyboard hadapilah, which is kalau nak buka tu memang agak annoying sedikit dan agak susah berbanding dengan MacBook Pro 16 inci yang aku tengah guna sekarang ni. First, iPad Pro sendiri dah berat, and then second, Magic Keyboard ni pun berat. So bila korang buka, even kalau korang letak jari korang kat sini, korang akan rasa the heavy of the iPad Pro akan hempap jari korang. So nak kena tarik macam ni, dan itu satu feeling yang macam agak susah sikit lah kalau nak buka iPad Pro ni kan. So korang nak kena gunakan dua tangan korang untuk nak buka iPad Pro ni, dan dia akan sangkut kat sini, sangkut situ, and then korang kena tolak macam tu. Alright, and then kat sini korang boleh adjust lah. Memang nampak sangat premium, eksklusif, dan this is the only tablet yang aku rasa ada feeling macam ni lah. Aku pernah pakai Surface Pro sebelum ni, dan aku suka dengan Surface Pro tu sebab dia punya form factor of the design. Untuk typing memang korang akan kena gunakan fully keyboard yang ada pada Magic Keyboard lah, of course kan. Magic Keyboard ni still force untuk korang nak gunakan iPad Pro sebenarnya in terms of dia punya macam adjust brightness ataupun adjust volume. Memandangkan Magic Keyboard ni tak ada keys tu, dia tak ada button untuk nak adjust apa semua. So dia just ada macam numbers dengan huruf ataupun tab apa semua, the very simple keys. So that's the reason why lah kenapa Apple tidak meletakkan macam adjust volume ataupun adjust brightness untuk Magic Keyboard ni. So dia nak kita gunakan touchscreen yang ada pada iPad Pro ni. And then satu lagi perspektif yang aku nampak kenapa Apple tak letakkan brightness ataupun volume keys dekat Magic Keyboard ni, mungkin dia nak jual Magic Keyboard version 2 dengan lebih mahal sedikit nanti. So ada reason jugalah kenapa korang nak kena upgrade ke Magic Keyboard version kedua nanti. Apple kan. Okay, basically untuk Magic Keyboard ni is a very simple keyboard lah bagi aku. Pada bahagian bawah ni ada satu port sahaja untuk nak charge. So dia tak boleh nak jadikan sebagai macam dongle ataupun nak pindah data semua, tak boleh, just charge saja. And then kalau korang macam nak pindahkan data ke, nak buat editing video, nak gunakan dongle apa semua, korang just gunakan port yang ada pada iPad Pro, which is the same problem yang aku rasa ramai rasa, iaitu dongle tu akan tergantung kat situ lah. So itu something yang aku rasa annoying juga. So why Apple tak letakkan function pemindahan data dekat bahagian bawah ni? So obviously maybe Magic Keyboard version 2 nanti ada kot. So ada reason why lah kenapa kita kena upgrade ke Magic Keyboard 2 nanti kan, maybe. Alright, something lagi yang aku suka dengan Magic Keyboard iPad Pro ni adalah dia punya trackpad, which is aku rasa the same feeling yang aku ada dekat MacBook Pro 16 inci aku. Dia tidak sama, tapi dia lebih kurang dia punya gesture dan dia punya feel lah. Actually untuk Magic Keyboard iPad Pro ni ada backlight, so korang boleh gunakan dalam suasana yang gelap, dan dia juga berfungsi secara automatik gunakan ambient light sensor yang ada pada iPad Pro ni. So dia akan detect suasana tu sama ada dia perlu naikkan brightness ataupun dia perlu rendahkan brightness. Itu depends on the sensor, but korang still boleh adjust the brightness untuk nak macam lebihkan battery consumption kan. So of course dengan kombinasi kedua-dua device ni, korang akan rasa bateri yang drain agak teruk jugalah. But bagi aku yang macam sekarang ni, waktu sekarang ni tak keluar sangat, so aku macam tak ada isu sangat, sebab aku kadang-kadang sehari aku akan cucuk lah
untuk aku nak cas iPad Pro ni. So pada pagi sampai petang aku akan cucuk cas. Sedangkan aku kerap ada dekat kawasan rumah, aku ada keluar jugalah, but aku tak ada isu sangat untuk sentiasa macam nak cas. So it's not a really big problem untuk aku. Dan aku juga tak naikkan brightness tinggi sangat. So aku still boleh gunakan Magic Keyboard dengan iPad Pro dalam penggunaan harian aku yang aku rasa agak baik in terms of battery dia. Okay, actually pasal trackpad tadi, dia punya size memang kecil, tapi aku okay dengan dia punya size dan aku rasa sangat-sangat bagus lah in terms of dia punya gesture. Kalau aku guna 3 jari, aku boleh tukar-tukar apps. Kalau aku macam 3 jari tolak ke atas, aku boleh terus keluar dan pergi ke home screen. And then kalau aku gunakan 2 jari, aku boleh scrolling. Texture untuk Magic Keyboard ni aku memang tak boleh sangkal, memang feel premium dan korang memang akan rasa mahal. In fact, untuk Magic Keyboard yang baru ni, korang still boleh gunakan pada iPad Pro korang yang pada tahun 2018 tu. So tak ada masalah untuk tu. But still, untuk Magic Keyboard dengan harga yang premium, korang akan dapat material yang bagi aku agak kurang lah. And dia punya texture ni memang senang gila tangkap habuk, dan aku selalu nak kena bersihkan pada bahagian bawah yang tak ada button ni ataupun tak ada keys ni, memang selalu termasuk habuk. So aku nak kena sentiasa lap semua. Sebenarnya actually sini ada ruang tau untuk macam nak letak keys ataupun keyboard extra kat sini untuk adjust volume, dan aku nampak lah situ Apple memang sengaja tak letak kot, maybe lah. Actually still ada ruang pada bahagian bawah ni, but kalau korang dah buka macam ni, so dia tidak ada ruang sangat lah untuk nak capai benda tu. So mungkin that's the reason kenapa Apple tak letak. Kalau surface tu macam berminyak ke berair, memang korang nak kena lap dulu meja tu. Dan yes, kalau walaupun ada air sedikit pun, dia akan tangkap air tu sampai menampakkan yang surface dia memang tak cantik. Bila sekarang ni aku pegang-pegang macam surface of the Magic Keyboard ni, aku still nampak lah aku punya macam kesan-kesan tangan aku yang berair sikit, macam bukan berair lah, macam berpeluh sikit apa semua. And then bila aku nak bersihkan, kesan dia macam susah nak hilang. So itu something yang aku rasa turn off sedikit lah in terms of dia punya surface of the quality Magic Keyboard ni. Dengan harga yang mahal macam ni, korang dapat material untuk yang senang tangkap habuk dan senang tangkap kekotoran macam ni. So aku tak rasa itu something yang betul. And then baru pakai seminggu, aku dah nampak macam ada berbenang-benang keluar dekat bahagian tepi dia ni. So aku tak tahu kenapa, sebab aku tak gunakan iPad Pro ni macam terlalu kasar sangat. Aku memang sangat berhati-hati bila aku nak buka, nak letak ataupun letak dalam beg. Aku memang sangat-sangat berhati-hati. So aku tak tahu kenapa dia punya tepi-tepi ni dah terkeluar benang lah, apalah, dah macam kenapa tu? Mahal kot aku beli. The only question yang ramai gila tanya aku, adakah iPad Pro ni boleh menggantikan laptop, Mac ataupun maybe komputer? Aku cakap yes, tapi dalam masa yang sama mungkin tidak. Itu bergantung pada korang semua. Antara korang perlukan iPad Pro ni sebagai korang punya macam kerja korang, ataupun sebagai korang punya tablet. Okay, ada beberapa individu saja yang akan menggunakan iPad Pro ni. Okay, kita cakap pasal tu. Yang pertama, orang yang kerja creative works macam pelukis, pewarna ke, ataupun yang suka edit gambar, suka edit video, okay, memang sangat-sangat baik dengan apps LumaVision. Dan creative works untuk iPad Pro, yes, individu ni memang patut. And then individu kedua adalah orang yang berduit. So orang yang berduit ni, dia tak kisah nak beli iPad Pro ni dengan harga yang mahal semua, tak kisah. Macam aku, memang aku berkira. Sebab kenapa aku tak beli iPad Pro versi yang lebih besar adalah sebab harga pun lebih besar dan size screen terlalu besar. So that's why aku beli 11 inci. Dan individu yang ketiga adalah individu yang bisnes ataupun usahawan apa semua. Biasanya diorang gunakan iPad Pro ni untuk diorang nak monitor diorang punya sistem ke, nak monitor sale ke, nak monitor, tak kisahlah, monitor apa sekalipun. Dan individu yang keempat adalah individu yang suka beli barang-barang ataupun tag baru, ataupun phone baru, tablet baru apa semua. Ini adalah 4 individu yang paling utama yang selalunya akan menggunakan iPad Pro. And then satu lagi adalah pelajar. So pelajar yang banyak duit ataupun mak bapak dia banyak duit. So biasanya kelima-lima individu ni adalah individu yang sering menggunakan iPad Pro untuk diorang punya kegunaan harian, kerja ataupun sebagainya. So bagi aku adalah individu yang bisnes dan kerja. So dua faktor kenapa aku gunakan iPad Pro, which is aku gunakan untuk buat artikel, aku gunakan untuk aku nak tengok video, aku gunakan untuk aku punya sidecar, untuk MacBook Pro aku gunakan untuk kadang-kadang aku akan cuba edit video kalau aku tak sempat gunakan MacBook Pro, kalau aku nak travel aku semua. Aku juga gunakan iPad Pro ni untuk aku nak monitor aku punya business, aku nak tengok invoice, aku nak tengok
aku punya macam sale, expenses, and then aku nak key in aku punya sale lah, apa semua. So aku gunakan iPad Pro instead of MacBook Pro, yang aku rasa macam aku memang utilize untuk video editing saja MacBook Pro aku. So aku tak usik untuk benda lain sangat. Aku still gunakan untuk web browsing, aku still gunakan untuk macam tulis artikel. Tapi kalau aku ada kat rumah saja, ataupun aku balik kampung ke, ataupun aku travel jauh-jauh, itu MacBook Pro punya kerja lah. Tapi bila aku dah settle kerja dekat MacBook Pro, dan bila aku nak macam rehat dekat sofa tepi ni ke, ataupun aku nak duduk dekat rumah bawah aku ke kejap, nak tengok-tengok anak aku main ke, tengok TV sikit ke, macam nak makan snack ke apa semua, ataupun pergi rumah mak aku ke, dekat je dari sini kan. So aku bawa iPad Pro ni sebab it's the only device yang boleh gantikan laptop dalam situasi tu. So situasi aku baring dekat sofa ni, aku boleh gunakan iPad Pro. Situasi aku duduk sambil relax, aku boleh gunakan iPad Pro ni. Situasi bila aku macam pergi kedai makan dan macam ada invoice nak kena buat, so aku gunakan iPad Pro. Ataupun situasi di mana aku dalam kereta dan bini aku tolong bawa kereta, aku boleh gunakan iPad Pro untuk nak buat artikel masa tu. So that's the only situation yang aku perlukan iPad Pro instead of MacBook yang besar kan, 16 inci dan very heavy, dan dengan harga yang mahal. Aku agak sukar lah bila aku nak buat benda-benda macam tu ataupun situasi macam tu untuk gunakan MacBook Pro 16 inci yang korang pun tahu harga dia berapa aku beli sebelum ni kan. So that's the situation and that's how it works untuk aku sendiri. So aku tak tahu macam ni situasi korang untuk nak gunakan iPad Pro ni. Overall untuk iPad Pro ni aku memang sangat utilize apa yang Apple bagi ataupun kelebihan yang ada pada kedua-dua device ni untuk Magic Keyboard dengan iPad Pro ni. Even untuk kamera dia pun, untuk sebuah tablet, aku rasa ini adalah kamera yang terbaik yang ada pada sebuah tablet. Kualiti kamera dia korang tak boleh nak expect lebih macam smartphone yang bagus untuk tahun ni lah kan. Dia still okay je. Untuk iPad Pro ni dia ada 120Hz, so that's why aku beli Pro instead of Air ataupun instead of Mini. 120Hz punya pengalaman untuk iPad Pro ni memang very utilized bagi aku lah. Bila aku dah gunakan iPad, apa Siri ni? Okay. Bila aku dah gunakan iPad Pro ni untuk aku buat editing, bila aku dah gunakan iPad Pro ni untuk nak scrolling Twitter, Instagram, web browsing, even typing dan pelbagai lagi perkara, aku rasa it's very useful untuk aku. Even untuk iPad Pro ni korang boleh juga main game, dan aku sure kat luar sana memang ramai gila yang gunakan iPad sebagai diorang punya device untuk nak main game, untuk nak feel yang lebih besar ataupun nak nampak enemy senang sikit. Actually banyak gila game yang aku dah download untuk aku nak rasa pengalaman refresh rate yang tinggi untuk iPad Pro ni. Aku macam download Fortnite, War Games, apa lagi, Infinity Ops, Critical Strike, apa semua aku tak sure. Ada yang ada native yang tinggi, ada yang FPS yang rendah. So aku just utilize apa yang ada dalam iPad Pro ni. Overall memang aku suka dengan iPad Pro ni. Even harga dia agak tinggi sebenarnya bila aku compare dengan MacBook Pro. Actually harga dia nak dekat dengan MacBook Pro. Lagi-lagi kalau korang beli yang 12.9 inci. So that's why aku beli 11 inci, sebab aku tak nak aku rasa rugi sangat kalau aku beli yang besar, sebab besar mahal gila kan. So guys, aku rasa itu saja pendapat aku mengenai iPad Pro 2020 dengan Magic Keyboard. Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat bahagian komen macam mana dengan kedua-dua device ni. Aku still hadapi masalah yang sama untuk nak buka iPad Pro ni bila attach dengan Magic Keyboard. Dan satu momen yang aku suka dengan Magic Keyboard dan iPad Pro ni adalah bila aku nak gunakan tablet mode sahaja, which is aku just settle dan tutup dan guna. Itu satu feel yang nice, feel tu. And then bila aku nak guna balik ataupun aku biar macam ni je, wow. Okay, adakah Magic Keyboard ni senang tertanggal? No. Yes. Sebab apa? Sebab Magic Keyboard ni lagi berat daripada iPad Pro. Okay, so kalau korang pegang macam ni, tak tertanggal sangat lah. Kalau korang memang purposely nak tanggalkan dia, memang tanggal. So walaupun dia punya magnet agak kuat, tapi janganlah nak purposely tanggalkan. Just tarik macam ni, relax. Mahal kot kan. Right. So adakah iPad Pro ni akan tertanggal kalau kita buat macam ni? Obviously no. Dan adakah iPad Pro ni akan jatuh kalau kita macam buat perkara biasa? Kalau aku tekan macam ni dan ni macam normal touch untuk aku. Nope, takkan jatuh. Tapi kalau korang purposely ataupun kalau korang geram sangat dengan skrin dia, still tak jatuh.
Tapi kalau korang tolak betul-betul, wow, tak jatuh babe. So yes, the reason kenapa Apple buat Magic Keyboard ni lebih berat berbanding dengan iPad Pro adalah kerana dia nak stablekan ataupun macam tak bagi iPad Pro ni senang jatuh lah. So that's the reason lah kenapa Magic Keyboard ni lebih berat berbanding iPad Pro. Tak jatuh babe. Okay, aku bagi korang dengar satu feel Pup. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton video aku dan